Okay, so hari ni kita nak masuk terus 7.3 solution of trigonometric equation. So when it comes to solution je, kita nak solve trigo, kita mesti reduce our question into 3 basic trigo function which are sine, cos ataupun tangent. Selagi kita tak reduce until these 3, salah satu daripada 3 ni, kita tak akan boleh solvekan benda tu. For 7.3 dia subtopik yang panjang. Ada banyak calculation yang terlibat, dia pecah kepada 4. But then hari ni kita akan fokus kepada 2 je. First would be solving linear equation of trigo. Second part would be solving quadratic equation of trigo. Kita terus mula. So example 1. So find the value of theta for the following equation if sin theta equal to half from 0 up to 360. Memang saya saja letak soalan yang very simple lah. Sebab kita warm up session kan. Macam soalan level SPM je lah ni. Senang sangat. Okay. So first kita identify dulu range. Okay. Untuk solving, kalau saya introduce one acronym. Saya panggil sebagai RACA. So because these 4 main step must be mentioned in your solution. Mesti lengkap 4 ni, then awak akan tak ada masalah nak solve kan. Okay, so saya start dengan step number 1, R. R yang saya masukkan sini stand for range. So for range itself, kita kena compare notation in original question dengan range dalam soalan. Contohnya kat sini, notation dalam soalan is theta. Range dalam soalan pun theta. Maksudnya kat sini, range tak akan berubah. So we just copy it back lah. Now our range lies from 0 up to 360. Certain question, range tu akan berubah. So nanti kita kena adjust kat first step ni. Itu kita tengok nantilah ada example yang macam tu. Okay. Settle first step, range. Dah, itu sahaja. Moving on, second step. Saya letak alpha kat situ. Alpha stand for acute angle. Okay. Cara nak cari acute angle, first kita mesti make sure our trigo function yang basic. So kalau kita check kat soalan, yes. Kita dah ada sign kat situ, so dia dah very basic. So we can find acute angle. Alpha is basically arc sine of half. Maksudnya dalam calculator tu tekan button shift je lah. Shift sine half. Oh, lagi satu, make sure calculator awak mode degree sebab sekarang kita punya angle degree. Okay. Shift sine half, you should get 30. Kat sini jangan guna simbol theta sebab itu bukan final answer kita lagi. Sebab tu saya ubah dia kepada alpha. Alright. And then settle second step. Dah dapat dah acute angle. So acute angle, make sure ikut tadilah. Awak punya jawapan yang kat sini mesti in the range of 0 up to 90. Mesti. Kalau kat second step ni acute angle awak dapat lebih daripada 90 degree, maksudnya something wrong. Awak dah tak ambil benda acute kat situ. Okay. And then kita moving on to our third step, Q. Q stand for quadrant. Alright. So for this case, kita mesti consider 4 quadrant in our question. Depends on the range lah. So sekarang 0 up to 360 maksudnya kita punya quadrant involving anti-clockwise rotation sebab dia pusing lawan arah jam. So ikut yang rule tadi kita akan ada first, second, third, fourth quadrant. Dia pusing macam tu. And then our rule just now saya copy semula. We have all positive, sine positive, tangent positive, cos positive. Okay. So following this, kita ikutlah rule dia because our question sekarang yang saya dah highlight kat dalam soalan ni, sign saya positif. Macam mana nak tahu positif ke tak? Tengok soalan tu. Half. Half tu positif maksudnya sign kita positif. So because our sign positif, dia akan duduk dekat first quadrant. Sebab first quadrant tu A. Maksudnya all positif. And then dia akan duduk dekat second quadrant because sign positif. Third quadrant only tangent positif. So sign tak boleh kat situ. And then fourth quadrant only cosine positif. So sign pun tak boleh duduk dekat situ. So kita akan ada jawapan kat dua quadrant lah. So first quadrant rule kita alpha kan. So terus dapat tadi 30. Untuk second quadrant it should be 180 minus alpha. So minus 30. Kita dapatlah jawapan 150.
Okay, settle. And then dah settle tu, barulah kita pergi last step, step number 4A. A stand for answer. Kita nak tulis jawapan akhir kita. Hati-hati yang ni, dia mesti ikut notation dalam soalan. So, yang saya highlight colour kuning tadi, notation dia theta. So, final answer pun mesti theta. So, theta akan ada dua jawapan, 30 and 150. Ini recap session lah. Memang masa SPM awak belajar sesimpel ini. Saya ulang semula sahaja. Tak ada benda baru. Okay, yang penting for main step ni mesti tunjuk. Okay, untuk bahagian kuadran ni, selalunya orang malas nak lukis buat 4 kuadran macam saya kan. Tak kisah yang tu. Yang penting awak tahu. Okay, awak kena ambil kat first quadrant alpha. And then awak mesti ada ambil kat second quadrant tu kena buat 180 minus alpha. Yang tu kena tunjuk siapa tolak siapa. Tapi kalau tak nak lukis quadrant macam saya nak buat tu, tak apa pun. Tak kisah. Yang penting calculation mesti ada. Okay. 1A settle. Kita pergi 1B. So, we have tangent alpha plus 1 equal to 0. Range still positif kat situ. Saya tak ubah range. Okay. So, sebelum start mula nak jawab, kita kena make sure our trigo tu dah betul basic. Okay, dah cantik dah. And then it must stand alone on our left side. Maksudnya ada satu je trigo function kat situ. Bahagian kiri. Constant-constant lain tak boleh ada. Kalau ada, kita kena pindahkan pergi bahagian kanan. So, yang ni saya kena transfer lah. We will get tangent theta equal to -1. Okay. And then baru kita start menjawab lah. Ulang step tadi. So, saya start dengan R. Range kita, kalau check kat sini, soalan kita theta. So, range kita dah memang theta. Maksudnya range takkan berubah. So, 0 up to 360. Settle first step. Moving on, second step. Remember, we want to find acute angle alpha. Alright. So, alpha here would be equal to arctangent of 1. So, kat sini hati-hati. Kita tak boleh ambil negatif tu. Kalau awak ambil negatif, awak takkan dapat acute angle. So, negative here in the question yang saya tengah highlight tu, saya tarik, dia akan represent negative quadrant. Dia effect kat step ketiga nanti. So, kat step kedua, kita takkan ambil langsung negatif tu. Sentiasa macam tu. So, saya tulislah juga kat sini. Maksudnya kat sini, for acute angle, awak mesti sentiasa ambil nilai yang positif. Baru dapat jawapan acute. Kalau tak nanti, sometimes kalau awak ambil yang ni, tekanlah kalkulator sekarang. Kalau awak tekan shift tangent -1, awak akan dapat jawapan -45, which is bukan acute. Sebab acute from 0 up to 90 only. Yang tu tak boleh lah. Okay. Sekarang kita tekan je shift tangent 1, awak dapatlah 45 degree. Okay. Settle. Moving on, third step, Q. So, Q just now stand for quadrant. So, remember, saya lukis juga quadrant tu. Kita ada. And then, dia positif. So, dia pusing anti-clockwise. We have first, second, third and fourth quadrant. And then, our rule would be A, S, T, C. Okay. So, considering the quadrant, kita tadi mesti ambil negative quadrant. So, kalau negatif, first quadrant tak boleh sebab tangent akan positif kat situ. Second quadrant, kita akan accept sebab only sign positif. Tadi first quadrant saya pangkah. Third quadrant, kita akan reject sebab tangent positif kat sini. Kita tak nak, kita nak tangent yang negatif. So, kita reject. Fourth quadrant, cosine positif. So, yang ni kita akan accept. Consider quadrant ni hati-hati. Jangan tersalah pilih. So, for second quadrant, our rule would be 180 minus alpha. So, minus 45. Akan dapat jawapan kat situ, 135. For fourth quadrant, it will be 360 minus alpha kita. So, minus 45. So, we should get 315. Okay, settle. And then last step, we have to list down back our final answer. So, ingat tajuk kita notation apa kat situ theta. So, awak kena letak theta lah. Theta equal to 135
and then 315. Settle. Second example, saya pergi yang seterusnya. C. So, we have secant theta minus 2 equal to 0. Sama macam tadi, sekarang ni dia belum lagi dalam bentuk cantik, ada satu je trigo kat sebelah kiri. So, saya pindahkan. So, we have secant theta equal to 2. Alright. Now, tak boleh solve juga lagi. Sebab saya pesan tadi, dia mesti sama ada sin, cos ataupun tangent. Kalau secant tu awak cari dalam kalkulator, awak takkan jumpa button secant. Awak kena tukarkan dia. So as we know, secant is 1 over huruf ketiga kan. So huruf ketiga kat situ C. So maksudnya dia 1 over cos. So kalau saya flip it over, cos theta is basically half. Barulah dia cantik. Dah cantik macam tu baru awak start solving. So kita start seperti biasa, start dengan R. So range here, compare notation dengan soalan. Notation kita theta, soalan kita theta. So range tak berubah, 0 up to 2 pi. So when it comes to pi, maksudnya confirm dia dah jadi radian mode. Up to you for this step. Next step nanti ada dua option. Ada orang dia tak suka radian, dia nak calculate dalam bentuk degree. Boleh, tak ada masalah. Just make sure last step nanti awak kena tukarlah semula dalam bentuk radian tu. Sekejap Okay. So, ataupun kalau kita nak terus calculate dalam mode radian, calculator terus siap-siap tukar bentuk mode radian. Kalau saya buat yang tu lah. Saya terus tukar calculator mode radian. Lagi senang, terus dapat jawapan. Takut kalau tak tukar awal-awal, awak terlupa nak tukar terus. Alright, so proceed second step. When it comes to alpha, so we want to find the acute angle. So it will be up cos of half. So inside calculator tekan shift cos half. Cuba tolong tekan calculator. Shift cos half dalam mode radian dapat apa? Satu per 3 pi. Very good, thank you. So we get pi over 3. 1/3 pi. Alright, and then moving on, kita pergi kepada third step, considering the quadrant. So saya lukis seperti biasalah, lengkap-lengkap kat situ. Kita ada altogether 4 quadrant, and then remember our condition ASTC. Okay, so now cos is positive. So kalau cos positif, first quadrant dia ada sebab all positif. Second quadrant takkan ada. Third quadrant tak ada. And then fourth quadrant dia ada kat situ sebab dia positif kan. Okay, yang ni pun sama seperti biasa. Hati-hati considering tu jangan buat salah. Alright, so untuk first quadrant seperti biasalah, kita terus ambil alpha je. So our alpha here would be pi over 3. And then untuk fourth quadrant, remember kalau kita pusing tu nak dapatkan fourth quadrant, dia akan jadi 360 minus alpha. Tapi sekarang radian, so kita kenalah guna 2 pi. So 2 pi minus alpha, we will get 5 pi over 3. Okay, siap. Kita proceed last step, step number 4. Remember, write down your final answer following the notation. So sekarang soalan kita still pakai theta. So theta will be pi over 3, 5 pi over 3. Okay, settle. Dia sesimpel itu sahaja. Saya pergi seterusnya, number D ni. Okay, so we have cosecant theta equal to 1 over tangent 30 in the range of, range ni saya nak tukar. Kita asyik jumpa 360 0 je tadi. Saya tukarlah, sekejap. Saya letak negatif pula. So negative 360 up to 360. Barulah rasa macam berubah sikit soalan ni kan. Alright. Okay, so first step, sebelum start raka, for step tu, kita kena tengok dulu soalan. Soalan sekarang cosecant, itu bukan basic.
Kita kena tukar. Seperti biasa tengok huruf ketiga. Saya tak tahulah awak ingat macam mana. Kalau saya ingat huruf ketiga lah. So kat situ huruf ketiga kita S. So maksudnya dia akan jadi 1 over sin equal to 1 over tangent 30. Itu awak boleh tekan kalkulator sebab soalan kita degree, maksudnya awak punya kalkulator pun mod degree semula lah. Kalau tadi dah tukar mod radian, tukar semula jadi mod degree. So tangent 30 kat situ kita akan dapat 1 over sec 3. Kalau dalam kalkulator awak akan jumpa sec 3 over 3. Sama maksud lah. Kan ada orang confuse pula kan. Kejap saya tulis kat sini. 1 over sec 3. Sama lah maksud dengan sec 3 over 3 kan. Sebab atas dengan bawah dia darab conjugate. Darab sec. Okay. Saya biar dalam 1 over sec 3 sebab kejap lagi kita nak flip over. Okay. So 1 over 1 over sec 3 ni dia samalah maksud dengan sec 3 sebenarnya. Okay. So kalau saya flip it over, sin theta akan jadi 1 over sec 3. Macam tu. Okay, kita dah tukar soalan dalam cantik. Left side ada satu trigo function je. Itu basic, kita dah boleh start solving. So, kita bermula dengan range. So, seperti biasa, compare notation. Soalan saya sekarang theta. Range kita pun theta. So, tak ubah apa-apa. Just follow je. Cuma sekarang kita dah ada negatif. So, negative 360 up to 360. Okay. And then kita masuk step yang kedua. Acute angle. Seperti biasa juga, tak ubah apa-apa. So, kita akan tekan alpha equal to up sine of 1 over sec 3. So, kat sini kita akan dapat sin 1 over sec 3 dapat berapa 35.26. Okay. And then, next part, kita masuk step yang ketiga. Sekejap, saya tarik sikit. Okay. Step yang ketiga, kita kena consider quadrant. Saya pergi yang ke tepi lah, Q. Okay. Kat sini dia jadi leceh sikit sebab sekarang dalam soalan kita ada negatif sampai positif. So, kita kena pecah kepada dua kes yang berbeza. Sebab rotation untuk positive angle dengan negative angle berbeza kan. So, saya kena asingkan kes tu lah. So, saya buat dua kes. Saya ada positive angle dengan negative angle. So, positive angle dia akan memula daripada atas sebab dia anti-clockwise. So, first, second, third and fourth. Tapi kalau negative angle dia akan mula daripada bawah. So first, second, third and fourth. First, fourth dengan second, third tu kita balik kedudukan quadrant dia. Tapi syarat ASTC tadi yang all positif, sin positif, tangent positif dengan cos positif akan maintain. Dia tak berubah. Jangan pergi ikut pula first quadrant pergi mana. Yang tu syarat tak berubah. Hati-hati yang kat situ. Okay, now kita consider untuk positif dulu. So, kalau sekarang ni soalan kita sin ni positif. Bila sin positif, maksudnya dia positif quadrant. Untuk angle yang positif ni, dia akan duduk dekat first quadrant dengan second quadrant. Sebab positif kat situ kan untuk sin. So, maksudnya kita akan ambil alpha. So, 35.26 dengan second quadrant. So, second quadrant will be 180 minus 35.26. Okay. Untuk negative angle pula, dia tak akan duduk kat first quadrant dengan second quadrant. Tak sama sebab first quadrant sekarang cos yang positif untuk negative angle ni. So maksudnya dia tak akan ada kat first quadrant untuk negatif. Dia tak akan ada kat second quadrant untuk negatif sebab tangent yang kat sini. Dia akan duduk dekat third quadrant dengan fourth quadrant. Walaupun nampak kedudukan dia sama tapi sekarang dia dah pergi third dengan fourth quadrant for negative angle. So third quadrant untuk negative angle rule kita sama. Dia akan ikut yang macam positif tapi tambah negatif kat depan. So dia akan jadi 180 plus alpha. Saya tulis alpha lah kat situ tak muat. Tapi kita kena tambah negative of the whole thing.
And then untuk fourth quadrant sama rule kita, 360 minus alpha, and then kita tambah negative of the whole thing. Macam tu. Tiba-tiba dia jadi panjang sikit sebab ada negative range. Okay. Now kita pergi last step. Untuk answer kita nak list down all our answer. So ikut notation soalan, theta will be equal to, for this part normally kita akan susun for ascending order daripada paling kecil sampai paling besar. Saya salin dulu semula apa yang kita kira tadi. So we have 360 minus 35.26 kan. Itu yang last tadi, fourth quadrant negative. And then kita ada third quadrant negative, negative of 180 plus 35.26. And then kita ada acute angle itself, first quadrant untuk positive angle 35.26. And then last one kita ada second quadrant untuk positive angle tu 180 minus 35.26. Ni saya sajalah list downkan semula so that awak hati-hati tengok semua yang ada. Cukup 4 jawapan. Kalau nak terus tekan kalkulator mengira pun tak ada masalah kat situ. So first answer kita akan dapat negative 324.74. Second one would be saya yang baru nak kira. Okay. Negative 144.74. After that 35.26. Saya salah salin. Plus lah patutnya kan sebab dia third quadrant. Sorry. Salah kat situ. 180 patutnya untuk third quadrant negatif tu dia kena plus. Sebab dia duduk third quadrant. Okay. Salah. Negative 215.26. And then 35.26. Last one, second quadrant yang positif tu barulah tolak. So dia akan jadi 144.74. Okay. Cukuplah 4 jawapan. Nampak? Bila ada efek kat perubahan range dalam soalan je, jalan kerja kita jadi bertambah lagi banyak sikit. Bilangan jawapan pun bertambah. So, itulah masalah dia. So, range ni sangat main peranan. Kalau range ni berubah, jalan kerja pun akan jadi berubah. Itu awak kena hati-hati. Okey. Ada apa nak tanya? Miss, boleh tak ulang yang macam ni kita dapat yang kuadran 3 dengan 4 dekat negatif kuadran? Oh, kenapa kita dapat macam tu? Okay, sekarang ni third quadrant dengan fourth quadrant tu, okay, saya pergi macam ni sebab dia negatif. So, ingat kita nak tarik angle, kita mesti bermula daripada first quadrant tau. Bila dia negatif, first quadrant duduk kat bawah macam ni. Okay, so kalau third quadrant dia macam ni kan. So, saya kan akan tarik macam tu. So, maksudnya dia akan jadi 180 plus alpha. Macam tu. Tapi kan sekarang negatif angle kan. Jawapan kita mesti negatif. So, the whole thing kena tambah negatif lah sebab dia dah pusing clockwise pun sekarang ni. Sama juga untuk fourth quadrant. Okay, saya tak tunjuk lah saya tarik satu-satu tu. Okay, so mesti tarik daripada first quadrant juga. So tarik pergi sampai fourth quadrant. So dia akan jadi 360 minus alpha. Alpha tu sebab ni kan dia sudut follow sudut yang sama. So kalau sini alpha, sini pun alpha. Sebab tu nak dapatkan penuh untuk fourth quadrant tu 360 minus lah alpha. And then sebab dia negatif juga, sebab tu lah saya tambah negatif kat situ. So ikut rule tu, itulah yang saya kira tadi kat dalam gambar ni. Untuk third quadrant negatif dia akan jadi 180 plus alpha. Untuk fourth quadrant dia akan jadi 360 minus alpha. Awak kena tengok quadrant tu, awak tengok dia mesti tarik daripada first quadrant. Baru awak nampak nak ambil angle dia macam mana. Okay. Bukan tu saya nak tanya. Oh ya ke? Habis yang mana? Saya nak tanya kenapa kita pilih 3 dengan 4 tu ikut soalan. Okay. So sekarang, alright. So sekarang kenapa tiba-tiba negative angle ni muncul? Sebab sekarang dalam soalan ada range negatif. So saya tahu saya kena pilih
ada negative angle. Sebab tu case yang kedua ni muncul. Contoh. Okay. Macam mana nak pilih third dengan fourth quadrant? Kita kena ikut syarat quadrant kita. Okay. Syarat quadrant, kalau positif ataupun negatif, tengok saya tulis ASTC tu tak berubah. Walaupun position quadrant kita dia berubah, syarat ASTC tu tak berubah. ASTC tu maksudnya yang itulah all positif, sin positif, tangent positif, cos positif. Dia tak akan berubah benda tu langsung. Okay. So, kalau kita refer balik soalan saya sekarang sin positif. Kenapa saya tahu positif? Sebab ni lah. Kat soalan kita dapat 1/3 tadi kan. So, sin saya positif. So, bila positif, untuk kes pertama, positif angle dia duduk kat first dengan second quadrant sebab all positif, sin positif macam tu. Untuk kes kedua, negative angle, sama juga dia akan duduk kat tempat all positif dengan sin positif. Cuma kat sini sebab dia dah terbalik quadrant, dia akan duduk dekat third dengan fourth quadrant untuk negative angle. Menjawab ke soalan yang tu ke? Okay, menjawab. Maksudnya samalah cara dia pilih tu dekat negative quadrant. Cuma dia punya quadrant berbeza. Ya, betul. So syarat dia untuk sin tu dia sama. Kedudukan dia sama untuk quadrant tu. Angle dia, quadrant dia yang berpusing. Macam tu. Quadrant bertukar tempat, syarat kat dalam tu tak gerak. Macam tu. Ada soalan lain? So Miss, yang punya negatif tu, dia punya kedudukan kuadran dia je lah yang berubah, yang lain semua still sama. Betul. Kedudukan kuadran dia berubah. So bila kedudukan kuadran berubah, cara nak cari angle ikut kuadran tu pun dia follow lah. Sebab tu tadi, saya ketikkan balik. Masa kat 7.1 tadi saya tunjuk, sekejap. Saya patah balik. Ini berubah dia bila kita dapat jawab, kita nak cari negative angle, sudut kita yang negatif. Kuadran kita berubah, so first, second, third, fourth tu dia berubah kedudukan kan? Okay, maksudnya cara nak cari sudut setiap angle pun diikut lah. Kalau tadi first yang alpha, sekarang ni alpha ada kat bawah lah. Second quadrant 180 minus alpha, so dia duduk kat bawah macam ni juga. And then third quadrant 180 plus alpha. Last quadrant 360 minus alpha, tapi semua tu kita tambah negatif sebab dia dah jadi negative rotation. Itu semua dia follow. Tapi syarat tu yang all positif, sin positif, tangent positif, cosine positif, yang tu tak berubah. Position dia maintain kat situ. Okay Miss, thank you Miss. Alright. Ada soalan lain lagi? Okay, kalau tak ada, saya sambung next one. Example tu, sekarang ni kita nak jawab pula soalan bila range-range yang berubah. Macam tadi saya tak ubah langsung. Saya besarkan balik. Saya tak ada ambil soalan yang range kita berubah dalam soalan. Tadi yang berubah tu saya tambah dia ada negative angle kan. Alamak, kejap. Sekarang kita nak jawab bila soalan tu range dia pula berubah. Okay. So, apa effect dia? Find the following of theta if 0 up to 60. Itu soalan general. 0 to 60. Okay. Part A, we have secant theta equal to negative sec 2. Sama seperti biasa, kita mesti reduce dapat basic ratio So, sekarang secant bukan basic ratio. Huruf C yang ketiga, dia akan tukar jadi 1 over cos of theta over 2 equal to negative sec 2. So, saya flip it over, we get cos of theta over 2 akan jadi negative 1 over sec 2. Okay. Sekarang bila soalan dah cantik, baru kita start buat raka. Start from the range. Okay. So, untuk range, yang ni dah jadi berubah sebab dalam soalan kita huruf theta. Yang general yang saya highlight colour kuning. Tapi dalam soalan A ni dia dah berubah jadi theta over 2. Saya salinlah semula, soalan asal is theta. Now soalan kita nak theta over 2. Okay. So, kalau kita nampak kat situ perubahan dia from theta dah jadi half theta. Maksudnya dia bahagi 2. So, angle kita kiri kanan pun kenalah bahagi 2. Sebab tu kita akan dapat 0 up to 180. Settle. Ini yang kena tunjuk. Range dah berubah. Okay. Now kita masuk
Step kedua, acute angle. Yang ni cari seperti biasa, tak ada berubah apa-apa. So our alpha will be arc cos of 1/2. Remember, jangan ambil negatif ni. Negatif ini hanya sekadar penentu kuadran kat step ketiga nanti. Okay. And then kita masuk step number 3. We want to determine the quadrant. Sekarang ni soalan kita positif kan? So kita consider yang positif je lah. Dia tak ada cerita yang negatif macam tadi tu. Okay. And then rule kita pun maintain ASTC seperti biasa. Hati-hati tengok quadrant. Sekarang ni kena pilih cos yang negatif. So kalau cos yang negatif, first quadrant tak boleh. Dia akan duduk dekat sin dengan tangent. Fourth quadrant dia tak duduk sebab cos positif kat situ. Kita nak cos yang negatif. Okay. And then kita tengok pula syarat soalan. Soalan 0 up to 180. Okay. Kalau kat dalam yang kita consider quadrant ni, third quadrant dah confirm out of range. Sebab third quadrant rule dia 180 up to 270 kan. So yang ni pun kita dah tak payah kira. Kita reject terus kan. Kalau awak nak kira boleh juga nanti end up awak nak kena reject jugalah. Okay, so untuk second quadrant, rule kita is 180 minus alpha. So, saya tadi tak kira jawapan Maaf lah, konon nak laju sangat. Cos of 1/2, 45. Okay, so kita akan dapat 180 minus 45. Dapatlah jawapan kat situ, should be 135. Okay. Settle. Now kita masuk last step untuk answer. So untuk answer ni kena hati-hati. Saya asyik ulang, ikut notation dalam soalan. So notation dalam soalan kita sekarang yang saya highlight kat bahagian A tu, color biru sikit tu, is theta over 2. Kat sini jangan salah. Kalau awak terus start jawapan awak theta je, awak akan dapat jawapan yang salah. So theta over 2 will be apa yang kita cari tadi kan? 135. Okay. Tapi kita sekarang baru jawab untuk theta over 2. Soalan general kita mesti nak dapatkan theta. So kita kena adjust lah jawapan ni. So theta finally akan jadi kenalah darab 2. So our answer would be 270. Kalau tadi kat situ awak tak mula dengan theta over 2, awak terus mula theta equal to 135. Dah lah. Jawapan awak akan terberhenti kat situ. Awak tak akan pergi darab 270 tu. So nanti end up dapat jawapan yang salah. Miss. Boleh tak Miss terangkan yang pasal kuadran tu? Kenapa dia pilih kuadran 2 je? Oh, kalau nak pilih kuadran ketiga, boleh juga. Okay, saya tunjuklah kalau kita punya ni. Okay. Kuadran kedua saya dah dapat. Kuadran ketiga kalau awak nak kira boleh, tak ada masalah. Okay, macam biasa katalah awak ambil kuadran ketiga, kita akan dapat 180 plus alpha. So kita dapat 225 kat sini kan. Okay, so masa kita nak listkan jawapan nanti, saya tarik sikit. So, bila nak listkan jawapan nanti awak akan buat dua list macam ni, 225. Okay, so bila dah list ni, kita sentiasa akan check balik jawapan kita sama tak dengan range. So kalau saya refer tadi, range yang kita dah bersusah payah tukar kat first step ni, untuk theta over 2, range kita 0 up to 180 je. Sekarang ni 225 tu dah out of range, so awak kena reject. Kalau kita terlepas pandang yang tu, bila dah listkan jawapan, bolehlah recheck semula dengan range yang awak dah adjust tadi. Kalau out of range, kita terus reject. Macam ni tadi saya memang dah tahu dah. Yang third quadrant tu confirm dah out of range. Sebab tu tadi awal-awal saya tak kira terus. Okay, sama juga untuk jawapan akhir ni. Kalau theta, awak kena refer kepada range yang ada kat bahagian theta. Kalau ada jawapan yang terkeluar daripada range, automatik kita terus reject. Sebab tu first step pentingnya kita kena define range ni. Jawapan kita mesti ada dalam range. Kalau jawapan out of range, automatik awak terus reject jawapan tu. Okay. Okay Miss, thank you Miss. Alright. Okay, dah 8.47. Alamak. Okay, kita ada... Oh, ada lagi 2 soalan. Okay, sikit lagi. Okay, saya proceed So now B, secant theta plus tan equal to negative 1. Okay, berubah lagi kat bahagian dalam ni. Yang luar dia saya pakai sama je, secant dengan negative 1 kan. Tadi pun sama, secant negative 1. So saya terus ubah
soalan jadi yang bentuk basic ratio maksudnya kita akan dapat cos of theta plus tan equal to negative 1 over sec 2. Okay. Now kita nak kena define range lagi sekali. Saya salin dulu range yang dalam soalan asal 0 up to 360. Yang tu tak ada masalah. Tapi range dalam soalan sekarang dah jadi theta plus tan. Dia dah berubah kat situ. So kalau nampak perubahan tu dia ada tambah 10 kan. Dia tambah 10 sebab tu dapat theta plus tan. Maksudnya on both side kita kena buat benda yang sama. Kena tambah 10 kat situ. Means now our range akan jadi 10 dengan 370. Dia berubah kat situ. Okay. So, settle. Range dia ubah macam tu je. Next kita masuk second step. Acute angle. So, acute angle tak ada berubah dengan tadi lah. Sama je. So, kita akan dapat 45. Okay. And then now kita kena consider quadrant. Third step quadrant. Tak ada negative angle sebab dia bertambah je. 0 sampai 370. So, still positive rotation. Syarat kita pun tak berubah. ASTC. Alright. Now kita kena hati-hati. Dia sampai 370 ni. So, ikutlah seperti biasa. Cos sekarang negatif. Okay. Ingat ni tadi negatif. Maksudnya dia akan duduk dekat second quadrant dengan third quadrant. First dengan fourth quadrant takkan ada. Alright. So, ini jalan kerja dah sama macam jawapan tadi lah. Saya tak tunjuk satu-satu lah. Kita terus pergi list jawapan akhir. Means that our answer now would be, ingat notation dalam soalan. So, dia mesti jadi theta plus tan equal to, untuk second quadrant 180 minus alpha kan. Tadi kita dah kira dah 135. Untuk third quadrant 180 plus alpha. So kita dapat 225. Itu yang sama je dengan atas tadi. Tajuk je berubah sekarang. And then last step. Dia extra kat sini sebab kita kena simplify jadikan dia theta. Maksudnya jawapan kita semua kena minus 10. So final answer for theta dia akan jadi 125 dengan 215. Nampak? Bila range dia berubah je sikit, jawapan kita totally berubah. Padahal soalan saya soalan yang sama. Acute kita acute yang sama antara A dengan B. A tadi kita dapat 45 juga. Tapi sebab range dia over 2, jawapan yang kita dapat 270 je. Tapi kat bawah ni saya ubah. Dia jadi theta plus 10 je. Macam tu. So jawapan akhir dia jadi 125 and 215. So range tu main peranan lah. Sangat main peranan. Walaupun kita dapat acute angle yang sama. Okay. Saya pergi soalan last untuk hari ni. So we have secant 2 theta equal to negative sec 2. Soalan saya maintain sama ni. Saya pakai secant je. Tapi range lagi sekali dah berubah jadi 2 theta pula. Okay. So saya tukar dulu soalan sama seperti tadi terus ya. Saya tukar dia akan jadi cos 2 theta equal to negative 1 over sec 2. So kita dah start adjust our range. Saya copy dulu original is 0 up to 360. Sekarang dah jadi 2 theta. Maksudnya kita akan perasan kat situ dia darat 2. So kalau darat 2 maksudnya kiri kanan pun kena darat 2. So akan jadi 0 up to 270. Maksudnya nanti soalan kita jawapan tu akan pusing 2 kali. Ada 2 rotation. Selama ni kita baru consider first rotation je. Alright. Now kita pergi second step. We want to find the acute angle. Yang ini pun step tak berubah lah. Saya terus je. Kita akan dapat 45. Okay. Next kita nak consider the quadrant. Yang ini pun takkan ada perubahan. Sama je. Kita akan ambil cos yang negatif. It's still cos yang negatif kat situ. Maksudnya dia still maintain dekat second quadrant dengan third quadrant. First dengan fourth kita reject. Sebab soalan saya still sama ni. Ada negatif kat dalam soalan. Okay. Now, kat tempat final answer ni je yang ada adjustment. Alright. So, our answer, ingat notation dalam soalan. So, dia akan start dengan 2 theta equal to. So, untuk third
second quadrant just now, our answer 180 minus 45. So 135. Okay. And then untuk third quadrant, we have 180 plus 45, so 225. Okay. Tapi kat sini, ini baru jawapan untuk first rotation, pusingan pertama. Yang kita baru kira 0 up to 360. Jawapan kita kena sampai 720 ni. Dalam range kita dah adjust macam tu kan. Maksudnya dia akan berpusing lagi sekali. So ikut pengalaman awak, bila dah ada jawapan first rotation, nak cari jawapan untuk second rotation, apa yang awak perlu buat? Times 2. Times 2? Ya ke? Dia pusing lagi sekali, maksudnya angle kita berganda ke? Jadi 2 kali ganda ke? Tambah 360. Okay, thank you. Good. So, kalau kita tak boleh darab 2, sebab kalau darab 2 tu maksudnya kita doublekan the angle. Dia bukan konsep kita double angle, kita sekarang pusing lagi sekali. So, each angle that we get from the first rotation tu, kita tambahkan je dengan 360. Okay, maksudnya sekarang jawapan pertama ni 135, saya pluskan dengan 360. Baru kita dapat jawapan untuk next. So kat situ should be 495 lah kan. Okay. Sama juga. And then second one ni we have 225. Saya tambahkan lagi dengan 360. So that part should be 585. Okay. Cukup lah sebab kita dah dapat dulu. Katalah soalan saya ni sampai 1080. 1080, maksudnya dia berpusing 3 kali. So jawapan yang kat second rotation tu tambahlah 360 lagi sekali. Dapatlah jawapan untuk third rotation pula. Dia konsep macam tu je. Right. And then simplify to get your final answer. Kita nak dapat theta sahaja, means that every single answer just now we have to divide by 2. So finally our theta would be 67.5 and then 112.5 495, 247, 247.5 and then last one should be 292.5. Settle. Okay. So, kalau awak ingat step betul-betul, ingat raka tu, so should be no problem lah, awak akan takkan tertinggal step. And then pay attention, highlight tu yang saya highlight tu. Negatif tu penentu quadrant sahaja. Dia tak ada kena-mengena untuk kita cari acute angle. Yang tu kena hati-hati. And then range yang berubah dalam soalan akan main peranan dekat list down final answer tu. Bila range berubah, contoh macam soalan ni lah, ABC, soalan yang sama, saya ubah range, jawapan kita totally different kat situ. So yang tu awak kena hati-hatilah. Patutnya nak masuk kuadratik, tak sempat rupanya. Tak apa, kuadratik kita sambung esok. Alright, that's all for today.